Berbicara mengenai kesihatan mata, bulan Oktober merupakan bulan penglihatan sedunia. Jadi hari ini saya rasa cukup tepat untuk kita melihat bagaimana mata kita ini sihat, macam mana kita nak jaga kesihatan mata. Dan dua orang tetamu bersama saya pada hari ini adalah, pertama kita ada Puan Nurliza Ramli, pegawai optometris DOC Optocare Optometris Group, dan juga Puan Dalilah Muhammad Noor, pegawai optometris DOC Optocare Optometris Group. Jadi selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia. Jadi sempena dengan bulan penglihatan, iaitu bulan Oktober pada tahun ini. Jadi apabila kita bercakap mengenai kesihatan mata ni kan, banyak sebenarnya cabang yang perlu kita sentuh. Ya, tapi salah satu adalah semua orang akan merasa adalah dalam satu keadaan mata stres. Tambah-tambah lagi dalam keadaan kita teknologi yang cukup laju, ada telefon, gadget, TV secara dekat. Jadi mata stres itu bagaimana sebenarnya keadaannya? Puan Dalilah boleh mulakan. Okey, mata stres ni boleh terjadi kerana macam sebut tadi, kita melihat buat kerja dekat terlampau lama tanpa rehat. Yang kedua, kita melihat dekat terlampau dekat. Macam saya kongsikan minggu lepas, kita nak melihat dekat, sepatutnya untuk setiap individu adalah jarak siku masing-masing. Jangan dekat sangat. Maksudnya daripada mata letak tangan di hidung. Ini adalah jarak siku. Itulah paling ideal. Macam saya pegang handphone saya sekarang ni lah. Okey. Saya test. Ini maksudnya kalau tengok ke depan dia macam ni lebih kurang. Jangan dekat. Jadi jika terlampau dekat boleh menyebabkan mata stres. Dan seterusnya kita melihat dekat pada persekitaran yang tak sesuai. Kita melihat dekat dalam keadaan gelap. Memang handphone kita ataupun gadget kita dah ada lampu, tapi tak sesuai kalau kita gelapkan persekitaran kita, jadi boleh menyebabkan mata stres. Sebab otak kita kena bekerja untuk bezakan warna gelap terang tu. Jadi kalau seseorang itu belajar tengah-tengah meja study, persekitaran dia gelap, ada lampu saja. Jadi tak bagus dalam keadaan itu. Tak bagus. Yang saya rasa yang habit yang biasa orang buat ialah sebelum tidur kan, tutup lampu, tengok handphone. Jadi boleh menyebabkan mata stres. Lagi satu disebabkan oleh rabun yang tidak diperbetulkan. Sebab biasanya kita akan mengadu masalah rabun jauh, tapi kita tak perasan sebenarnya dekat pun ada masalah. Dan melihat dekat bukan sekadar untuk melihat jelas saja. Apabila nak melihat dekat, berbagai fungsi pada mata yang kita gunakan. Fungsi yang pertama, otot mata dekat bahagian hidung ni akan menumpu ke dalam. Fungsi yang kedua, anak mata kita akan mengecil. Semua akan saling mengait. Fungsi ketiga, kanta dalam mata kita akan jadi lebih tebal. Fungsi yang keempat, imej yang sampai ke retina tu. Fungsi yang kelima, otak akan satukan penglihatan. Jadi selama ini persepsi orang awam hanya penglihatan jelas atau tak jelas saja kan. Tapi sebenarnya setiap fungsi itu jika terganggu akan menyebabkan mata stres. Jadi kita sebut mata stres. Jadi macam mana kita nak tahu bahawa keadaan mata kita stres? Adakah apabila keadaan mata merah-merah, berair, ataupun kalau orang kata ada eye bag tu, adakah juga mata stres? So macam kalau kita sebut tentang mata stres, penting kita kenali simptom dia, kenalan dengan simptom dia. Biasa simptom-simptom mata stres ni, yang biasa aduan yang kita dapat, mata kita cepat rasa penat, mengantuk lepas buat suatu kerja, lepas tak kira lah handphone ke ataupun apa, kita rasa sakit kepala bahagian depan sini, dekat bahagian dahi, bawa ke belakang, kita rasa sakit kepala. Penglihatan kadang-kadang tu dia bila walaupun dia pakai cermin mata, dia rasa penglihatan tu tak berapa jelas. Kadang-kadang baru tukar cermin mata dalam 6 bulan. Lepas tu mata macam rasa tak berapa puas lagi pandang. Dan juga kadang-kadang bila dia, untuk orang yang tak berkacamata contohnya, kadang bila dia tengok dekat, dia rasa macam tak boleh nak fokus. Ambil masa untuk fokus. Lama-lama baru terang. Bila dia pandang jauh pula, mula dia rasa kabur. Selepas tu baru dia terang. So macam ada delay kita punya focusing kat situ kan. Itu menunjukkan tanda-tanda mata yang stres. Dan juga pada anak-anak, budak-budak, anak-anak kita yang bersekolah, dia boleh hilang tumpuan untuk membaca. Maksud bila kita suruh dia buat kerja sekolah sekejap, lepas tu dia dah tak nak. Jadi kita kata anak-anak ni kurang fokus lah. Tapi adakah kita pernah buat pemeriksaan tentang sama ada mereka tu mengalami mata stres ataupun tidak? Jadi apabila berlakunya mata stres itu, adakah ia akan menyebabkan satu masalah yang kekal, contohnya rabun? Daripada saya tidak rabun, tapi saya mengalami mata stres. Contohnya tadi hilang fokus, penat, sakit kepala. Jadi apabila tidak dirawat dengan cara yang betul, adakah ia akan menyebabkan rabun kekal juga akan berlaku? Ataupun apa sahaja masalah mata? Perkara itu boleh berlaku.
boleh berlaku. Terutamanya yang kerja dekat yang secara yang berlebihan. Satu, mula-mula asalnya mungkin kita panggil keadaan macam pseudomyopia, maksudnya yang palsu lah, rabun yang palsu. Tapi yang palsu ni akhirnya boleh menjadi yang sebenar dan kekal untuk selamanya. Jadi kita perlu buat pengesanan awal lah. So mungkin saya boleh kongsikan bila kita nak buat pengesanan awal tentang masalah stres mata ni, bila kita datang ke kedai, biasanya kita check power mata, betul tak kan? Sama ada kita rabun dan pakai cermin mata. So saya nak tekankan, seperti kami di Optocare, optometrist, bila kita buat pemeriksaan mata, kita mempunyai satu peralatan yang khas seperti suami guna macam RAF rule, flip lens. Kita nak tentukan kekuatan otot mata seseorang, fungsi mata untuk menumpu. So perkara-perkara ini semua kita perlu ukur dengan teliti. Jadi kita boleh tahu adakah otot-otot mata atau fungsi penglihatan mata kita berada dalam keadaan stres. Dan kepakaran ini memang ditawarkan di OC. Ya, kami di Optometrist memang menawarkan perkhidmatan ini dan insya-Allah kami memang dah dapat beberapa kes tentang perkara ini dan ini antara masalah yang menjadi utama sekarang. Terutamanya dalam keadaan kita berada di rumah. Penyelesaiannya bagaimana? Okey, penyelesaiannya walaupun kita tiada masalah, tapi kerana demand pekerja kita, eloklah datang ke mana-mana optometris ataupun ke OC Optocare, lakukan pemeriksaan dan boleh kita pakai cermin mata sokongan. Contohnya daripada Kodak Lens Malaysia, ada Kodak Power Up yang akan membantu menyokong kalau kita guna gadget ataupun buat kerja dekat dengan lebih lama. Contohnya macam kita ada hobi kita suka jogging jarak jauh, kita pakai kasut yang baik, baju yang baik. Jadi untuk mata juga, apa salahnya kalau memang kita banyak guna kerja dekat, banyak guna gadget, walaupun tak ada masalah, kita boleh dokong mata kita dengan pakai lens yang baik. Ataupun kalau kita memang dah mula ada rasa tanda-tanda, lakukan pemeriksaan yang komprehensif, datang jumpa optometris di OC Optocare. Maksudnya setiap kantar dan juga lens itu berbeza kualitinya berdasarkan kepada masalah. Bukan sekadar orang kata sepasang cermin mata biasa. Macam Kodak Lens, dia ada khas untuk penapis cahaya biru, dia ada juga khas untuk masalah otot mata letih. Teknologinya berbeza-beza. Bukan sekadar untuk melihat jelas, tetapi untuk menyokong otot mata untuk melihat dekat dengan lebih lama dan selesa. Okey, katakanlah seseorang itu tidak mempunyai satu masalah mata, tapi aktif bersukan dan juga memerlukan macam orang kata pakai spek untuk lindung cahaya matahari. Adakah itu merupakan satu keperluan, dan kalau itu satu keperluan, bagaimana kantar yang harus kita pilih dalam soal ini? Kalau macam untuk outdoor, macam pada minggu lepas kita ada buat satu sharing tentang ancaman pada penglihatan. Semestinya kita kena pakai kantar yang ada perlindungan daripada UV, material yang keras. Jadi walau sekarang bila di dalam macam kawasan di dalam pula, dia ada satu lagi kantar kita panggil ada perlindungan UV biru. Sekarang perlindungan bukan sahaja berada di luar, tetapi bila kita berada di dalam kawasan dalaman rumah juga, kita memang selalu fikir perlindungan perlu dilakukan bila kita berada di luar rumah. Tapi apabila berada di dalam rumah, kita juga terancam penglihatan kita. Jadi apakah risiko kalau stres mata ini tidak dirawat dengan tepat dan dengan betul? Okey, kalau stres mata tidak rawat dengan tepat dan betul, pastinya mengganggu kerja aktiviti harian kita. Terutama bila kita sakit kepala, tak dapat melihat dengan jelas, kita punya mood pun boleh. Betul kan? Bila kita nak membaca, sakit kepala je. Jadi anak-anak pula bila nak buat kerja sekolah, hilang tumpuan. Jadi boleh menyebabkan keputusan perasaan merosot. Jadi semua segalanya boleh terjejas. Banyak benda yang terjejas. Jadi kita perlu, kadang-kadang kita ingat benda perkara itu perkara biasa. Mungkin tak ada rawatan. Kita just okeylah nanti elok sendiri. Tapi sebenarnya kalau kita lakukan pemeriksaan yang betul, ada solution dia. Ya, dan juga segala kepakaran ini ditawarkan di OC Optocare Optometrist Group dengan kedua-dua pakar mata kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Norliza dan juga Puan Dalilah, perkongsian bagaimana stres mata dan apa yang perlu kita lakukan jika anda mengalami keadaan stres mata. Selepas ini kita akan ke